Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay guys, hari ni Izzat nak buat sedikit review mengenai Ultraman Deca episod yang ke-12. Tapi sebelum kita buat review tu, kita breakdown dulu, okay? Macam biasa sebelum kita mulakan, kita ke intro dulu, okay? Episod ke-12 Ultraman Deca dibukakan dengan pasukan TPU yang cuba untuk menghalang Spear daripada menggunakan serpihan Neo Megas. Tapi bagaimanapun operasi tersebut gagal dan Spear telah pun berjaya menggunakan serpihan Neo Megas tu untuk menciptakan raksasa baru, iaitu Spear Neo Megas. Kita berlanjut ke opening dan tajuk episod untuk hari ini adalah Neo Megas menyerang kembali, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Neo Megas Strikes Back. Kita kemudian pula berbalik ke Nurse DC, yang mana pada ketika itu Sawa, Taiji Murahoshi, Ichika dan Ryuma sedang membincangkan tentang kewujudan Spear Neo Megas. Dan waktu tu Kanata tidak ada bersama dengan mereka kerana Kanata ni sedang bersama dengan Profesor Asakage. Kita berlanjut pula ke Sama Asakage, dan pada ketika itu kita ni pun diperjelaskan lah ya bahawa Asakage telah pun menaik taraf beberapa sistem Hanijiro supaya kejadian overheat yang berlaku dekat episod 11 tu tak berlaku lagi. Kanata dan juga Profesor Asakage ni bersembanglah seketika. Profesor Asakage ni pun bertanyalah pada Kanata apa tujuan Kanata ni bertarungkan. Pertanyaan tu samalah dengan pertanyaan daripada Kengo sebelum ni dekat episod ke-7 dengan ke-8 Ultraman Deca. Sebenarnya dia kata dia tak tahu lagi lah apa sebab dia bertarung, tapi dia kata tujuan dia bertarung adalah untuk menolong orang sekeliling. Captain Sawa kemudian pun menghubungilah Kanata untuk balik semula ke markas Guard Select kerana pada ketika itu Spear Neo Megas sedang melakukan kekacauan di bandar. Captain Taiji Murahoshi telah pun menyuruh Kanata dan juga Hanijiro untuk menggunakan formasi Guard Griffon untuk menyerang Spear Neo Megas, manakala Ichika dengan Ryuma pula akan menyerang di darat. Asumi dan Hanijiro pun bergabunglah menjadi Guard Griffon, dan dengan menggunakan Hyperton Laser, tanduk milik Spear Neo Megas berjaya dipatahkan. Tapi Spear Neo Megas telah pun mensummon Spear Soldier lalu memulihkan semula tanduk dia yang telah pun musnah tadi. Dan pada ketika itu Spear Soldier terus melakukan serangan ke atas Guard Griffon. Hanijiro kemudian pun menyuruh Kanata untuk berubah menjadi Ultraman Deca, tapi si ni memang lawak lah, sebabnya dia mencampakkan terus Kanata tu, dan sewaktu Kanata ni sedang melayang-layang ke udara, pada ketika itulah dia ni pun berubahlah menjadi Ultraman Deca Flash Type. Pertarungan pun berlaku dan Ultraman Deca menghadapi kesulitan dalam menghadapi Spear Neo Megas ni sebab dia dah di-upgrade dengan kuasa Spear. Jadi of course lah Ultraman Deca Flash Type tak mampu untuk mengimbangi kekuatan raksasa tersebut. Ultraman Deca pun berubahlah menjadi Strong Type, tapi tetap sama juga, dia tak mampu mengimbangi kekuatan Spear Neo Megas. Sebaliknya Deca ni diserang teruk-teruk oleh Spear Soldier tu. Ryuma dan Ichika pun cuba untuk membantu Ultraman Deca, tapi usaha mereka ni sia-sia lah. Spear Megas yang melihat mereka ni cubalah untuk menembakkan mereka ni dengan kuasa dia, tapi Deca menghalang dan akhirnya Deca pun terbunuhlah dalam pertarungan tersebut. Selepas Ultraman Deca berjaya dikalahkan, Spear Megas pun teruslah mensummon Spear Soldier untuk membentuk bahagian tangan dia, dan pada ketika itu tangan dia ni pun telah pun berubah menjadi macam bentuk Spearsaurus, dan dia ni pun teruslah menyalurkan tenaga ke dalam tanah. Asumi terkesan dengan pertarungan tersebut kerana ini pertama kali dia kalah dalam pertarungan tersebut. Ichika dari Ryumon pun menemui lah Asumi ni yang sedang berlatih, dan dia ni pun ikut berlatih bersama dengan Asumi untuk menjadi lebih baik. Berbalik ke Nurse DC, Hanijiro telah pun meminta Captain Taiji Murahoshi dan juga Profesor Asakage untuk memberikan keiznan pada dia untuk menggunakan TR Mega Buster. Sawa terus-terusan menyiasat mengenai Spear Neo Megas, dan Spear Neo Megas ini mempunyai sifat yang berbeza lah dengan Spearsaurus, sebab sewaktu Spearsaurus menyerang dulu, dia telah pun menggunakan tangan dia yang besar tu untuk menyerap tenaga. Tapi berbeza dengan Spear Neo Megas ni, Spear Neo Megas ni mengalirkan tenaga dekat dalam bawah tanah tu, dan akhirnya Profesor Asakage telah pun berjaya menyiapkan TR Mega Buster untuk digunakan dalam pertarungan. Hari pertempuran telah pun tiba. Pada ketika itu Asumi, Ryuma dan Ichika telah pun siap berada dalam pakaian khas diorang lah. Sekali tengok dah macam diorang ni macam ahli pasukan SWAT pula. Bukan hanya mereka bertiga saja yang akan berjuang, tapi Captain Kaizaki Sawa pun turut akan berjuang bersama dengan mereka. Sebab kenapa Captain Kaizaki akan berjuang bersama dengan mereka adalah sebab dia kata Nurse DC ni terlalu besar dan tak sesuai untuk misi ni. Maksudnya macam Nurse DC ni hanya sesuai untuk misi-misi yang besar je. Kalau misi macam mengalahkan Neo Megas ni bukanlah tugas milik Nurse DC, dan itu pun adalah arahan Captain Taiji. Tapi sebelum dia ni bertolak, Profesor Asakage ni telah pun maklumkan pada Hanijiro yang menggunakan TR Mega Buster akan mempunyai risiko dia, iaitu ia boleh meletup. Tapi bagaimanapun Hanijiro telah pun meminta Profesor Asakage untuk tidak risau tentang keadaan dia.
Kapten Taiji Murahoshi pun segeralah menyuruh Hanijiro untuk berlepas bersama dengan Terrafacer. Pertarungan antara Terrafacer dan juga Neomegas pun terjadi, tapi pertarungan tu tak hanya diikuti oleh mereka je. Sebaliknya pasukan God Select dan juga pasukan TPU turun tangan untuk bertarung dengan Neomegas tu. Pasukan manusia ni akan lawan dengan Spear Soldier, manakala Terrafacer ni pula akan bertarung dengan Neomegas. Tapi sewaktu pertarungan tu, Hanijiro ni telah pun meminta Kanata ni untuk berubah menjadi Ultraman dan membantu dia, sebab dia ni nak menggunakan TR Mega Buster. Tapi bagaimanapun Asumi ni macam ragu-ragu juga nak bertukar sebab ramai orang kat situ. Dan dia buat satu lagi benda yang kelakar, iaitu dia sengaja je terhempas dekat depan Kanata supaya Kanata ni berubah menjadi Ultraman Decker. Kanata pun berubah menjadi Ultraman Decker Flash Type buat kali yang kedua. Dan pada ketika itu dia bertarung dengan menggunakan Ultra Dual Sword Decker Mode. Kombinasi yang cukup hebat antara Ultraman Decker dan Terrafacer pun dapat dilihat sewaktu pertarungan tersebut. Pasukan manusia pun tak kalah juga dalam pertarungan ni. Sebaliknya dia orang ni terus-terusan bertarung walaupun ada di antara mereka ni dah tercedera. Spear Neomegas pun semakin lama semakin kuat dan selalu menunjukkan skill-skill dia lah. Tangan dia jadi besar, tangan dia jadi normal, dan kemudian pula tangan dia siap ada macam sabit lagi untuk bertarung tu. Dan pada ketika itu Hanijiro telah pun bersiap sedia untuk menggunakan TR Mega Buster, tapi Neomegas ni cuba menghalang dengan menembakkan kuasa dia. Pada ketika itulah Ultraman Decker telah pun menggunakan jurus baru milik Ultra Dual Sword, iaitu dia menggabungkan kuasa daripada Decker Miracle dan juga Trigger Sky Type untuk menghasilkan satu jurus baru yang dipanggil Dual Decker Sky Scram. Dan pada ketika itu macam kita boleh cakap macam Kage Bunshin, pedang Ultra Dual Sword lah. Sini dah bukan dah macam cerita Naruto, tapi dah macam cerita Fate Stay Night dan juga siri Garo. Kalau korang tengok dekat movie Garo Divine Flame, Leon pun ada menggunakan teknik yang lebih kurang sama macam mana Decker ni gunakan. Serangan ni bukanlah serangan untuk menyerang Spear Megas tu. Sebaliknya Miracle Sky Scram ni bertindak sebagai pelindung untuk berikan ruang kepada Hanijiro ni untuk mengumpul tenaga yang banyak. Dan setelah tenaga milik Terrafacer ni berjaya dikumpulkan, Hanijiro pun segeralah menggunakan TR Mega Buster dan serangan pun dilepaskan lah. Dan serangan dia memang sangat kuat sampaikan Ichika pun mula layang ke udara akibat kuatnya serangan Terrafacer tu. Spear Neomegas pun berjaya dikalahkan. Asumi dan Hanijiro pun melihatlah Terrafacer yang telah pun membantu mereka dalam misi tadi. Dan Asumi ni rasa gembira lah sebab dia dah ada rakan sepujangan yang dia boleh harapkan. Tapi Hanijiro ni sarkastik juga ya robotnya. Walaupun dia AI, dia agak sarkastik juga. Dia siap cakap dia ni tak perlu kat Asumi lagi. Kemudian sedesi pula Kapten Taiji Murahoshi telah pun memberikan serikat USB yang mengandungi data-data pertarungan Hanijiro untuk digunakan untuk Terrafacer nanti. Dan di makmal Asakage itu, Asakage ni pun memulakanlah penelitian dia. Tapi dia secara tak sengaja telah pun terjumpa satu fail yang sangat dilindungi. Dan entah macam mana Asakage dapat mengakses kepada fail tersebut dan dia dapat melihat apa yang Hanijiro ni nampak. Termasuklah juga identiti Kanata sebagai Ultraman Decker pun telah pun diketahui oleh Asakage ni tadi. Episod pun habis. So macam biasalah, lepas kita dah breakdown, marilah kita review pula episod kali ni. Okey, apa yang Zak boleh cakapkan, episod kali ni memang best lah. Sebabnya episod kali ni ada sambungan daripada apa yang berlaku di episod 10 Ultraman Decker tu, mana berkenaan dengan Neomegas. Dan di episod kali ni pun kita pun diperlihatkanlah macam mana Spear ni dah berjaya menghidupkan raksasa-raksasa yang dah mati. Sebab sewaktu crossover Trigger dengan Decker dulu, kita ni macam tanya-tanya tau, macam mana Spear ni boleh menghidupkan Megalotor. Dan persoalan kita telah pun terjawab. Walaupun serpihan Neomegas tu tak banyak, macam lebih kurang macam satu besar duri je, tapi benda tu pun dah cukup untuk Spear ni mencipta raksasa yang baru dengan kekuatan Spear. So kali ni pun memang agak tak terjangka ya. Memang betul kita biasa tengok dekat dalam siri Ultra yang mana biasanya identiti main karakter kita tu akan terbongkar dekat akhir episod. Tapi yang mengejutkan dekat episod kali ni adalah Iza ingatkan pasukan God Select yang akan tahu dulu. Memang betul ada pasukan God Select yang dah tahu dulu, iaitu Hanijiro. Tapi saya tak expect pula yang Asakage pun akan mengetahui juga identiti Kanata ni sebagai Ultraman Decker. Dan tak tahulah apa yang akan jadi ke depannya. Cuma risaunya adalah Asakage ni takut dia berniat jahat lah. Dia ni terlampau nak mencipta senjata yang boleh mengalahkan Spear. Siap-siap pun dia boleh cipta Terranort versi Decker pula. Siapa yang tahu kan. Pacing macam biasa memang okey daripada episod 1 sebelum ni pun memang dah okey dah. Pacing Ultraman Decker ni tak ada pun sini Zak rasa macam terlalu cepat sangat ke, ataupun rasa macam terlalu slow sangat ke, tak ada ya. Pacing dia bergerak dengan sangat baik dan juga stabil. Karakter development dia pun bagus. Setiap karakter tu orang kata masih mendapat screen time dia, walaupun dia ni hanya muncul sementara sahaja.
Dari segi pertarungan pula, Izzat rasa macam tak ada apa-apa masalah. Sebab bagi Izzat pertarungan dia best. Tak adalah orang kata kaku sangat ke apa ke. Tak sukalah dengan pertarungan yang ada dekat dalam cerita Ultraman Decker episod yang ke-12 ni. So Izzat rasa itu sajalah daripada Izzat hari ini. Kita breakdown dan juga kita mereview Ultraman Decker episod yang ke-12, iaitu episod yang terakhir sebelum kita masuk ke episod recap. Dan akhir sekali kita akan masuk pula ke separuh yang kedua Ultraman Decker ya. Sangka ya, dah nak masuk episod 14 dah. Dan tak lama lagi serial Ultraman Decker akan melabuhkan tirainya. Dan Izzat harap Ultraman Decker akan semakin baik sepanjang perjalanan episod dia dan masih menggunakan jalan cerita yang cukup solid dan pengembangan cerita yang cukup bagus untuk pengakhiran dia. Dan di episod ke-15 nanti pun kita akan ada kejutan, iaitu mana Ultraman Decker Dynamic Type akan membuat kemunculan. Dan untuk episod minggu depan pula, iaitu episod yang ke-13 nanti, macam biasalah episod ke-13 ni kalau korang dah familiar dengan franchise Ultraman, terutama sekali start daripada era New Generation, episod 13 mesti akan ada recap. Jadi untuk episod kedepannya mungkin Izzat tak akan bahas lah. Paling kurang pun Izzat mungkin akan bahas scan majalah ataupun info-info terbaru Ultraman Decker, ataupun Izzat mungkin juga akan bahas preview dia lah. Izzat tak janji dengan korangnya sama ada Izzat akan bahas ataupun tak preview dia. Kita tengok lah, kalau preview dia menarik Izzat akan bahas lah. So Izzat rasa itu sajalah daripada Izzat hari ini membahas Ultraman Decker episod yang ke-12. Kalau korang dah tengok episod Ultraman Decker episod yang ke-12 ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah, ok? Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat untuk kita bangunkan lagi channel ni, ok? Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye.走ればいい呆れる